Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Slot Bicara Ilmu pada kali ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingat kembali pada beberapa minggu yang lepas, saya ada berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagaimana cara untuk kita membantu para pelajar kita dalam memperkukuhkan coping skill mereka dalam mereka menghadapi norma baharu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dalam perkongsian tersebut saya ada menyatakan bahawa dalam kita nak membantu memperkukuhkan coping skill para pelajar ni, yang paling pentingnya ialah bagaimana kita nak membina mindsetting ataupun mindset para pelajar dalam menghadapi perubahan-perubahan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Dan dalam kita nak membina mindsetting itu, maka yang paling pentingnya ialah dari segi kita nak membina ataupun kita nak mengolah pemikiran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok pemikiran ni adalah satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab itulah banyak penulisan yang kita jumpa menyatakan bahawa cara berfikir itu akan menentukan kejayaan setiap individu. Jadi kejayaan individu ni dia bergantung kepada cara kita berfikir. Kalau betul cara berfikir, maka betullah tindakan kita. Maka akan membawa kejayaanlah pada diri kita. Tetapi kalau cara berfikir kita itu cara berfikir yang tidak betul, maka dia akan menghasilkan natijah yang kurang baik kepada kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya dalam kalau kita tengok, ramai pekaji-pekaji yang menulis tentang kaedah berfikir ini, cara berfikir ini. Sebab apa? Sebab kaedah berfikir ini ataupun gaya berfikir ini adalah merupakan satu kemahiran yang bukan semula jadi, tetapi ianya perlu dilatih dan ianya perlu dipelajari. Sebab itulah kalau kita tengok ada macam-macam penulisan berkaitan dengan pemikirannya. Ada yang menulis berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita membina pemikiran-pemikiran yang kritikal, bagaimana cara untuk kita membina pemikiran-pemikiran analitis, bagaimana cara kita untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran lateral thinking, dan bagaimana cara kita untuk membina kemahiran-kemahiran pemikiran konstruktif, kemahiran-kemahiran kreatif, kemahiran inovatif dan sebagainya. Baik, semua penulisan-penulisan adalah berkaitan dengan pemikiran. Bagaimana cara untuk kita mencorakkan pemikiran setiap individu. Dan dalam diri setiap individu ni, dia cara berfikir ini dia boleh pelbagai, dan setiap orang itu dia akan ada yang mempunyai gaya pemikiran yang berbeza-beza. Dan ada orang yang sangat banyak gaya pemikirannya. Sebab itu adalah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ambil contoh satu kisah bagaimana gaya pemikiran ini, cara berfikir ini akan mempengaruhi dari segi kehidupan ataupun dari segi prestasi ataupun dari segi prestasi sesuatu organisasi. Baik, satu kisah, sebuah syarikat ni dia ingin membina kilang kasut di satu tempat. Maka pihak pengurusan ini berfikir macam mana cara mereka nak menghasilkan ataupun nak mengembangkan perniagaan mereka ini dalam jualan kasut. Maka mereka telah memanggil dua orang pegawai mereka secara berasingan lah, dipanggil secara berasingan. Baik, kedua-dua ini diberikan tugasan yang sama, iaitu untuk mengkaji adakah berbaloi kalau mereka membina kilang kasut atau kedai kasut di satu tempat. Tempat itu adalah di satu tempat. Baik, jadi kedua-dua pegawai ini, setiap orang itu mendapatkan tugasan itu, dan mereka telah pergi ke kawasan itu dan telah masing-masing telah mendapatkan kajian, membuat kajian pasaran ataupun membuat kajian adakah boleh pelaksanaan dari segi membina kilang kasut di kawasan tersebut. Maka setelah beberapa lama, hasil kajian itu mereka masing-masing telah bentangkan kepada pihak pengurusan. Baik, pegawai yang pertama, hasil dapatan dia nyatakan bahawa tidak sesuai dibina kilang kasut di situ. Baik, kerana apa?
Kerana bagi pegawai itu, bahawa kalau kita bina kilang kasut di kawasan tersebut, maka kita akan menanggung kerugian yang sangat besar. Disebabkan apa? Disebabkan oleh penduduk-penduduk di situ tak suka pakai kasut. Bahkan mereka lebih suka berkaki ayam. Jadi kalau kita bina kilang situ, siapa yang nak akan beli kasut daripada kita? Baik, itu adalah merupakan pandangan yang diutarakan oleh pegawai yang pertama. Baik, kemudian dipanggil pula pegawai yang kedua. Dan pegawai kedua menyatakan bahawa, baik, tuan, kita kena segera bina kilang kasut di sini. Baik, jadi pihak pengusaha tertanya-tanya, kenapa? Jadi dia nyatakan bahawa, tuan, inilah sebenarnya peluang kita untuk kita mendapat satu keuntungan yang sangat besar jika kita bina kilang kasut di sini. Kerana memang betul penduduk di sini tak pakai kasut, tak suka pakai kasut, dan mereka suka berkaki ayam. Tetapi sebenarnya kalau kita bina kilang kasut dan kita berikan pendidikan kepada mereka bahawa pentingnya pakai kasut, dan melalui pendidikan ini maka kita akan ubah pemikiran mereka daripada tak pakai kasut kepada pakai kasut, maka kita akan menjana satu keuntungan yang sangat besar. Baik, jadi solusi daripada kedua-dua yang diberikan oleh pegawai ini, satu pegawai dan dua orang pegawai ini, maka pihak pengurusan mengambil keputusan untuk bina kilang kasut di situ. Baik, hasilnya tuan-tuan, dalam beberapa tahun setelah kilang kasut itu dibina, memang permulaannya kilang kasut itu mengalami kerugian. Tetapi setelah beberapa lama, hasil daripada pendidikan yang diberikan kepada masyarakat di situ, maka kilang itu telah menjana satu peluang yang sangat besar apabila semua penduduk di situ telah mula memakai kasut. Baik, ini tuan-tuan sebenarnya dari segi cara berfikir itu. Cara berfikir itu akan memberikan kesertaan atau natijah yang sangat besar kepada kehidupan manusia dan juga kepada sesuatu organisasi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak membina masyarakat, dalam kita nak membina diri para pelajar, maka kita kena bina dan bentuk pemikiran-pemikiran mereka. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai warga pendidik, di samping kita mendidik dari segi kerohanian, sampai kita mendidik dari segi intelektual, tetapi yang paling penting ialah kita kena mendidik mereka juga cara berfikir. Cara berfikir ini perlu diperbetulkan, kalau ada yang negatif perlu dipositifkan, dan kita kena kembangkan pemikiran-pemikiran para pelajar supaya mereka mampu untuk menjadi seorang yang think outside the box. Mereka boleh berfikir di luar kotak dan mereka boleh menjana pemikiran-pemikiran yang kreatif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selamat maju jaya, dan sama-samalah kita sebagai warga pendidik untuk membina pemikiran-pemikiran yang positif, yang kreatif dalam kalangan pelajar kita. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.